Terima kasih Yang Di-Pertua, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada ahli-ahli yang berhormat yang membangkitkan isu-isu. Mungkin oleh kerana ini saya anggap sebagai mungkin yang terakhir. Tak ada kementerian yang lain. Tuan Yang Di-Pertua, biarkan saya buka dimas sedikit untuk beri lataran belakang pada isu ini, boleh? Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam membangkitkan isu-isu berhubung Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna dalam maksud B25 ini. Jadi sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna telah pun diberikan pertukaran sebanyak 400 juta bagi melaksanakan program skim penstabilan harga minyak masak, Cooking Oil Stabilization Scheme, COSS, pada tahun 2021. Peruntukan ini dirancang pada tahun sebelumnya berdasarkan kepada pergerakan harga komoditi minyak sawit, Refined Bleached and Deodorized Palm Oil, RBDPL, yang harganya lebih rendah daripada masa itu, di sekitar RM2,200 hingga RM2,400 bagi setiap tan metrik pada masa itu. Bagi memastikan keberadaan bekalan di pasaran serta tiada gangguan terhadap bekalan, peruntukan tambahan telah dipohon dan diluluskan sebanyak RM539,699,800 yang dalam maksud anggaran belanjaan ini, tambahan ini. Jadi, harga komoditi minyak sawit adalah harga yang ditentukan di pasaran terbuka dan tidak dikawal oleh kerajaan. Ini bermaksud harganya boleh berubah-ubah berdasarkan kepada penawaran dan permintaan pasaran. Jadi peruntukan tambahan ini bertujuan untuk menampung peningkatan perbelanjaan program COSS ini, di mana harga minyak masak bersubsidi terus dikekalkan meskipun harga komoditi sawit telah meningkat pada akhir tahun 2020 dan berlarutan hingga ke tahun 2021. Dan berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB, Malaysian Palm Oil Board, Malaysian Palm Oil Board, MPOB, pada tahun 2020, hingga harga purata bulanan yang diterbitkan, purata harga RBDPL ini telah meningkat ke paras RM2,900 bagi setiap metrik tan, iaitu lebih tinggi daripada harga yang telah dijangka. Pada penghujung tahun 2020, hingga harga komoditi ini terus meningkat melebihi RM3,000 setiap metrik tan, hingga ke paras tertinggi dicatatkan pada tahun 2021, iaitu RM5,631,50 pada bulan November 2021, dan baru-baru ini lebih tinggi lagi. Menyedari peningkatan harga komoditi sawit ini pada awal tahun 2021, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah memohon kepada Kementerian Keuangan agar peruntukan tersebut ditambah berdasarkan perubahan harga komoditi ini. Dan dengan penambahan peruntukan ini, program COSS dapat diteruskan sehingga April 2021 dengan mengekalkan kota bulanan minyak masak yang sama, iaitu sebanyak 60,000 tan metrik satu bulan. Memastikan juga bekalan minyak masak bersubsidi dalam pak polybag 1 kg tidak terputus bekalan dan dapat diedarkan kepada peruncit-peruncit seluruh negara untuk kegunaan kesemua penduduk di negara ini. Lebih-lebih lagi yang berpendapatan rendah, golongan sasaran kita. Dan menampung peningkatan permintaan minyak masak bersubsidi dalam botol, khususnya kepada kumpulan pengguna yang terkesan dengan kenaikan harga minyak masak, khususnya minyak masak dalam botol, dan sementara mekanisme kawalan harga minyak masak dalam botol dimuktamadkan untuk pelaksanaan mulai 1 Ogos 2021 tahun lepas. Dan saya turut mengambil maklumlah berhubung segala input perbahasan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat sebentar tadi, segala cadangan dan pandangan akan turut diperhalusi dan dikaji untuk penambahbaikan di masa akan datang. Sekarang, Tuan Yang Di-Pertua, saya menjurus kepada ahli-ahli yang berhormat yang bertanya. Tadi pokok senar, yang berhormat pokok senar,
bertanya tentang tambahan subsidi kos ini. Pada masa ini, kota minyak masak bersubsidi di bawah COSS ini, skim ini, adalah sebanyak 60,000 metrik tan sebulan kegunaannya. Sekiranya kota ini ingin ditambah, perkara ini perlu diangkat untuk kelulusan mesyuarat jemaah menteri, untuk kelulusan. Jadi sebenarnya jangan risau yang berhormat, sebab kerajaan akan memastikan harga mampu dibeli dengan harga murah ini akan diteruskan, saya difahamkan ya. Cuma tanggungan nanti beban pada kewangan kerajaan itu cerita lain, dan saya difahamkan kerajaan memang prihatin kepada pengguna yang menggunakan harga bersubsidi ini. Jangan risau, tak akan setakat ini saya tak dengar pun ini akan dimasukkan ya ataupun dirubah setakat ini. Jadi juga yang berhormat pokok sena yang berhormat Tuan Menteri. Tadi saya nak jawab yang telah itu tadi. Minyak tadi tu. Ha? Minyak tadi. Minyak lah. Jadi yang subsidi 5 kg ni, yang 5 kilogram subsidi, ditanya adakah akan diturunkan hingga tamat tempoh yang telah ditetapkan. Ini kami di peringkat kementerian sekarang sedang mengkaji. Sebab tanggungan ini sudah semakin besar yang berhormat ya. Masa itu apabila kita bagi dan kita mendapat daripada kewangan supaya 5 kg ini, ada juga 3 kg dan 2 kg, tapi kita bincang tinggal 5 kilogram ini, tidak mencecah harga satu botol lebih daripada RM30. Sebab itu kita letak RM29.70 kan. Untuk yang kegunaan biasa, kita tak termasuk yang ditambah enhance, itu lain sikit, dia kualiti dia lain sikit ya. Jadi skim ini yang berhormat akan tiba tempoh tamatnya. Jadi kami di Kabinet NV telah sedang memperhalusi sama ada kita akan meneruskan atau tidak. Jadi jawapan saya sekarang, kita haraplah keadaan kewangan dan sebagainya kelulusan kita boleh teruskan, akan tetapi tidak mustahil juga kalau kita nak pastikan yang penting RM2.50 satu polybag itu yang penting ya. Jadi mungkin kalau harga terlalu tinggi di CPO ini, yang pasaran terlalu tinggi, mungkin kita dari segi dasar mungkin kita perlu lihat sebab tak bolehlah kita nak semua subsidiskan ataupun subsidikan. Itu kita tengok prinsipnya nanti ya. Okey yang berhormat. Jadi kalau ditanya tadi, jika tidak disambung berapa harga? Itu saya tak boleh ramal tu. Ya, itu terpulang kepada tekanan pasaran supply and demand nanti dia. Okey. Jadi adakah satu lagi rundingan bersama pembekal ayam dan daging ya untuk menjelang hari raya nanti, memang kita akan seperti biasa yang selalu kita buat, akan diadakan rundingan dan sama stakeholders pembekal, pengguna, penjual, bagaimana sepatutnya, apakah sepatutnya kita letakkan di beberapa lapisan aktiviti peniaga ni, kita letak untuk kita buat skim harga maksimum musim perayaan yang menjelang ni, perayaan Hari Aidilfitri lah ya. Ini kita akan buat. Memang saya akui tahun dulu kita letak terlalu rendah, ada yang mengeluh penjual. Tapi yang berhormat, pengguna pula ya berlainan, kepentingan mereka berlainan, mereka minta lebih murah, lebih turun. Jadi sukarlah bagi kita. Cuma yang pasti kami akan buat, kita akan buat rundingan sebaik-baiknya. Ya, baik. Terima kasih Datuk Betul. Terima kasih pada Wabi Menteri atas penjelasan tadi. Pertama minyak paket saya nak dapatkan penjelasan. Isunya selain daripada apa yang saya bangkitkan tadi ialah bagaimana untuk memastikan bahawa minyak itu hanya diberikan kepada golongan yang betul-betul B40 ni tadi ni, bukan kepada peniaga-peniaga yang lain. Maknanya kadang-kadang peniaga pun ambil kesempatan. Jadi apa mekanisme? Ini yang menyebabkan minyak tu kadang-kadang dia habis, dia tak ada stok sebab ada peniaga-peniaga yang ambil kesempatan untuk itu. Satu. Yang keduanya, bila yang Muhammad sebut tadi menjelang hari raya nanti rundingan akan dibuat. Itu terlalu lambat yang Muhammad. Sepatutnya sebelum Ramadan tu rundingan telah pun dibuat untuk pastikan bahawa sepanjang Ramadan sampai lepas hari raya tu harganya stabil. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Betul, Yang Berhormat betul.
saya bukan kata nak mula berunding menjelang nanti kita dah letak berapa minggu sebelum, berapa minggu selepas kita memang dah ada skim harga maksimum price. Jadi kalau saya boleh, Tuan Yang Dipertua, saya perbetulkan sikit statement tadi. Memang sekarang pun kami pihak penguatkuasa dan sebagainya, pegawai-pegawai tertentu sudah juga libat urus dengan stakeholders untuk kita menentukan apa harganya yang patut kita letakkan nanti. Memang yang berhormat betul lah, kalau menjelang nanti dah terlalu dekat dengan perayaan. Jadi saya nak sebut jugalah tentang apakah mekanisme kementerian untuk mengawal harga bekalan makanan tertentu yang dijangka mengalami kenaikan menjelang Ramadan tadi. Itu sambungan sikit yang berhormat. Kementerian mengadakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP, musim perayaan hari puasa sebagai mekanisme yang diambil bagi menetapkan harga maksimum untuk barangan tertentu pada tempoh tertentu. Memang SHMMP adalah suatu skim yang dilaksanakan dengan objektif untuk menyekat kenaikan harga yang tidak berpatutan. Ini dia. Tidak berpatutan dan mencegah amalan mencatut atau mengambil untung secara berlebihan, profiteering, di kalangan peniaga semasa musim perayaan. Jadi para peniaga diwajibkan menjual barangan harga terkawal tidak melebihi harga maksimum yang akan kita tentukan nanti. Jadi dalam tempoh skim penguatkuasa. Jadi harga ayam yang berhormat, kita sudah letakkan jangka yang panjang tadi, telah disebut dari 5 Februari hingga 4 Jun, Jadi cuma untuk hari raya Aidilfitri kita tambah barangan-barangan yang lain. Sebab ayam kita dah tetapkan dan telur juga kita telah tetapkan. Cuma kita nak tambah barangan-barangan yang makanan yang lain, Okey. Jadi yang berhormat Pokok Sena, yang berhormat Pulai, isu penguatkuasaan dibeli dan yang beli di kilang dan restoran. Jadi sebenarnya yang berhormat Pulai, pada dasarnya memang yang bersubsidi ini 1 kilogram polybag, 1 polybag RM2.50 itu adalah sasarannya untuk bukan untuk kegunaan komersial. Tidak boleh digunakan oleh restoran, tidak boleh digunakan mana-mana aktiviti perniagaan sebenarnya. Jadi kalau ada, memang kadang-kadang kala kita melihat yang menjual di tepi-tepi jalan, di gerai kecil, dia membeli, tapi pelanggan dia yang datang untuk makan adalah berpendapat rendah. Di situ kita agak sukarlah, nak terlalu ketat, tegur yang datang makan adalah yang berpendapat rendah. Tapi restoran memang, kalau restoran besar-besar tu, memang kita akan tangkap. Sebab itu kita merayu kepada semua, ahli yang berhormat pun termasuk, dan pengguna sendiri, jadilah pengguna pintar. Dan Tuan Yang Dipertua, minggu ini kita merayakan Hari Pengguna, masanya. Sebab itu kami di KPHP beberapa hari ini dan kemuncaknya 26 hari bulan nanti, kita war-warkan, jadilah pengguna pintar di negara ini. Sebab kita seharusnya bekerjasama. Kalau ada kejadian di mana-mana yang salah gunakan skim ini, biarlah buat laporan. Tapi jangan buat sengaja tidak berasas. Suka-suka mengatakan, oi harga di sana naik, tapi bila kita pergi ke sana, maklumat tak tepat, tak ada. Sila gulung. Sila gulung. Penting, betul. Sebab, okey. Saya nak ada sikit, saya respon kepada semualah. Rasah. Memang betul rasah. Kota ini kita mengeluarkan KPDNHP, mengagihkan kota ini mengikut keperluan. Dan kota ini perlunya ada kewangan. Kalau tidak ada kewangan, kita tak boleh bagi kota. Kalau tak ada kota, sudah tentunya tidak dapatlah, keberadaan tidak ada di pasaran RM2.50 satu polybag untuk kegunaan yang bersubsidi. Mengapa kewangan ini di sini diletak kepada KPDHP? Itu memang kita dapat kewangan. Semua kewangan untuk semua kementerian memang puncanya daripada Kementerian Kewangan. Cuma ini kami diminta untuk menjelaskan kerana KPDHP adalah diberi tanggungjawab untuk sebagai mengurus, membahagihkan, membagi kepada peniaga-peniaga yang
berniaga untuk sebagai pembungkusan ini. Itu tugas dan tanggungjawab diletak di KPDHP. Sebab itu kewangan ini disalur melalui KPDHP untuk kita membayar kepada akhirnya kilang sawit juga kepada syarikat pembungkusan. Itu jelas penjelasannya. Okey, terima kasih Menteri atas penjelasan tu. Memang jelaslah, senang faham. Cuma satu, sekarang ni ada lagi tak hutang apa-apa subsidi kepada mana-mana pembekal atau pengilang? Itu saja. Terima kasih Menteri. Yang berhormat, yang terkini saya rasa tak ada. Terlalu lambat. Dia lambat sedikit itu biasalah. Okey? Kita pastikan dan kami ucap terima kasihlah kepada Kementerian Kewangan. Okey? Tidak ada yang terlalu jauh lama tertunggak. Jadi Padang Serai meminta kawalan kenaikan harga barang musim perayaan. Padang Serai, ini memang kita buat setiap perayaan dan bukan perayaan pun. Kalau ada kita melihat macam sekarang, mengapa kita letakkan masa terlalu panjang? Bukan terlalu panjang, dia pasti mesti memadai dan ada rasionalnya yang panjang ini kerana kita nak menstabilkan harga pasaran untuk kita menjaga pengguna. Memang ada bebanan tekanan kepada pengilang, pengeluar dan penjual, akan tetapi kita ada sistem yang lain untuk membantu mereka. Sebab itu ada dikatakan subsidi tadi. Saya tak nak panjang cerita tentang subsidi ayam dan telur, tapi ada, ya. Jadi kita KPDHP penguatkuasa memang kita bekerja sepenuh masa. Dan kita ada selain daripada lebih 2,000 anggota penguatkuasa, kita ada 900, hampir 1,000 yang kita panggil pegawai pemantau harga yang membantu untuk memantau harga di seluruh negara kita juga. Ya. Jadi kementerian dikatakan perlulah bekerjasama. Memang yang berhormat, kita memang bekerjasama, sentiasa bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain, agensi-agensi lain dalam memantau dan juga dalam kita membuat libat urus rundingan untuk kita menetapkan sesuatu, memuktamadkan sesuatu penetapan di mana harga patut kita letak dan juga apa sepatut kita kawal. KPDHP tidak bekerja sendiri. We do not work in a silo sebenarnya. Kita buat libat urus. Tadi yang berhormat pun kata tahu kami selalu buat libat urus bersama industri players, stakeholders dan juga kementerian-kementerian lain dan juga agensi-agensi kerajaan lain seperti departmen Jabatan Veterinary dan sebagainya. Jadi Padang Serai, Pulai, tak ada lagi ya. Kubang Krian. Kubang Krian, bukan Kubang Krian, minta maaf. Ini dah melampau ni. Pulai lah. Pulai tadi saya untuk menjawab Pulai ni memang kita ambil maklumlah apa yang disarankan oleh Pulai dan isu penguatkuasaan dibeli dan kilang restoran telah saya sebut tadi, dan tempoh skim perayaan hari raya puasa ini ataupun Aidilfitri akan datang, kita akan seperti mana telah saya jelaskan kepada pokok senar tadi, kita akan laksanakan dalam masa yang terbaiklah kali ini, ya. Kalau ada cadangan-cadangan lain kepada ahli-ahli yang berhormat, bolehlah kemukakan, majukan kepada KPDHP. Kami sendiri biasa menerima cadangan, teguran dan syur-syur. Lebih baiklah kalau ada syur-syur yang boleh kita guna pakai, sebab kita akan membela dan menjaga, memelihara pengguna, juga tidak mengabaikan kepentingan peniaga, penjual, penjaja. Mereka ini juga perlu menjara hidup mereka, keluarga mereka. Kita tak boleh kata kita jaga kepentingan pengguna dan kita tidak membantu peniaga. Itu tak betul lah. Sebab siapa nak berniaga di negara kita kalau kita buat begitu? Sebab itu kita tak boleh kawal semua harga semua barang, tak boleh, ya. Terima kasih Tuan Individu, setakat itu dulu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna.